Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita lagi pada pagi ni. Duk tunggu link tadi tu yang lambat. Mana link tak sampai-sampai ni. Rupanya ramai dah masuk dalam room dah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah pilih kita di kalangan ramai-ramai umat Nabi SAW. Dan mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan pagi ini yang kita mulakan dengan pembacaan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW menjadi sebab kepada cahaya untuk kita pada hari yang mulia ini. Kita terus pergi kepada hadis kita ataupun bab yang baru, babul muraqabah, bab al-muraqabah. Kan? Bab ini kalau kita nak terjemahkan memang susah sebenarnya perkataan muraqabah ni, sampai para ulama biasa kalau terjemah ke bahasa Melayu dia akan gunakan perkataan muraqabah juga. Sebab susah nak dapat satu perkataan yang paling tepat untuk menggantikan perkataan muraqabah. Tapi kalau biasa juga diterjemahkan di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Raqabah, yuraqibu, muraqabatan, kat situlah. Muraqabah, dia sentiasa rasa adanya yang memerhati dia, yang mengawasi dia, yang supervise dia. Ini dipanggil al-muraqabah. Selalu fikir Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala awasi. Kan? Ini semua termasuk dalam bab al-muraqabah. Jadi kita baca dulu. Yang pertama, macam biasa juga, setiap bab Imam An-Nawawi mulakan dengan ayat Al-Quran. Itu biasa kan, tiap-tiap kali mula bab Imam Nawawi mulakan dulu dengan ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan bab tersebut jika ada. Okey, apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dekat yang bahasa Arab ni dia ada tertinggal huruf lam kan. Qala Allah tu dia tertinggal lam satu. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladhi yaraka, dialah yang melihat engkau hina taqum, ketika mana engkau berdiri. Berdiri kat sini menunaikan solatlah. Wa taqallubaka, dengan baris atas, maf'ulun bih. Wa taqallubaka, dan bergerak-geraknya engkau ataupun gerak-geri engkau fis sajidin, di kalangan orang yang sujud. Maksudnya Allah Ta'ala tengok kau semayang tu, Allah Ta'ala perhati, Allah Ta'ala nampak kan? Okay, ayat berikutnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sentiasa bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Bersama dengan kamu dekat sini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya ialah bersama dengan ilmunya, kan? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia sentiasa ada kat mana pun kita berada, Allah ada dengan kita. Qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tiada apa pun yang tersembunyi daripadanya, sama ada di bumi ataupun yang berada di langit. Tak ada apa pun yang boleh tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu akan tetap mengawas, akan tetap membalas. Al-mirsad. Okay. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati.
Khianat mata ni ulama sebut antara maksud dia adalah jelingan mata. Kan Allah Taala tahu kalau mata kita jeling pun Allah Taala nampak. Ada ulama kata maksud khianat mata adalah pandangan mata yang orang tak perasan. Kan kadang-kadang pandang dengan pandangan yang pelekehkan orang. Kan pandang orang tu macam ialah lekeh lah daripada dia kan, atau dengan pandangan takabur. Ataupun sebagai ulama sebut gini, kalau kita perhatikan ayun ni mata kan, mata, sudur dada. So yang sudur tu adalah yang berada di dalam hati, maknanya benda yang berbentuk batin, bentuk dalaman. Ayun mata yang berbentuk fizikal, yang luaran. Tapi fizikal kita ni, luaran kita ni, dosa yang kita boleh buat yang paling kira kata apa, paling kecil sekali anggota kita adalah mata lah. Yang sampai orang pun boleh tak perasan kita buat dosa tu. Kalau dosa dengan tangan, dosa dengan mulut, orang tahu. Orang benda tu besar lah. Tetapi dengan mata ni tak perasan. Maksudnya contohnya, kata kalau dia pandang aja kan, pandang dengan pandangan lekehkan orang. Ataupun pakai spek hitam lah. Pakai spek hitam lagi orang tak perasan mata tu buat apa. Jadi pandangan mata tu pun Allah Ta'ala tahu. Walaupun orang tak tahu. Kadang orang sebelah pun tak tahu. Tapi pandangan mata tu Allah Ta'ala tahu. Dan apa yang disembunyikan dalam dada. Maksudnya yang lebih dahsyat lagi daripada tu, yang dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Jadi tak ada tempat untuk kita lari sebenarnya daripada pandangan Allah Ta'ala, daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Selesai. Itu, dan kemudiannya wal ayatul lati bab wal ayat fil babi kathiratun ma'lumatun. Ayat-ayat dalam bab ini banyak dan diketahui. Memanglah kan, ayat-ayat Quran cerita tentang Allah Taala, tengok Allah Taala perhati kita sentiasa, Allah Taala tahu segala-galanya, terlalu banyak. Okey, kita pergi kepada hadis. Qalu ammal ahaditsu fal awwal an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini hadis ni popular sangat sebenarnya. Ittala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله يصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. فقال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء عشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها. ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا سيدها. وبنت سيد في معنى سيد وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. قوله مليا أي زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثة. Okey. Hadis ni popular sebenarnya. Jadi kita tak payah nak explain panjang-panjang, dan memang semua kita insya-Allah dah pernah dengar bagaimana Sayyidina Umar meriwayatkan pada satu hari ketika mana kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki yang pakaiannya putih sungguh-sungguh, syadidu bayadhi thiyab, putih sungguh-sungguh pakaian dia. Kemudiannya hitam sungguh-sungguh pula rambut dia. Dimasukkan kat situ tu, kemudiannya tak nampak pula kesan daripada permusafiran. Tetapi seorang di kalangan kami pun tak kenal dia. Maknanya kalau seorang pun tak kenal, maksudnya sepatutnya mestilah orang luar.
orang luar kalau travel di tengah padang pasir, baju tak adalah putih melepak, kan mestilah kena debu. Kemudiannya janggut, rambut tak mungkinlah hitam pekat, mestilah kena debu-debu. Nah, jadi masalahnya kat sini la yura alaihi asarus safar. Tak nampak pula kesan dia bermusafir. Dalam masa yang sama, seorang pun tak kenal dia. Kan? Kesan musafir pun tak ada, tapi seorang pun tak kenal dia. Macam mana pula tu? Kan? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Diletakkan pula lutut dia dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi duduk rapat-rapat pula. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudiannya dia meletakkan pula kedua-dua tangannya di atas kedua-dua peha baginda Nabi SAW. Duduk memang betul-betul rapat, siap pegang peha Nabi lagi. Faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu pada aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah. Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Okay, dan Muhammad itu Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, engkau tunaikan haji jika engkau mampu. Maka dia pula kata sadaqta, engkau berkata benar, betul engkau betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun merasa pelik, kami rasa takjub. Dia tanya, dia pula yang kata betul, kan? Ni sebenarnya yalah, apa namanya, ini juga pengajaran sebenarnya kan, untuk siapa yang bertanya kan, sebab ada juga orang yang bertanya, lepas tu bila dia tanya kita, lepas tu bila kita jawab, betul tu Ustaz, betul tu. Kan? Jadi kalau dia boleh jawab betul tu, kita berbalik, kenapa dia boleh jawab betul tu, maknanya dia dah tahu dah jawapannya. Macam itulah. Kan, jadi ta'jibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kan, kami rasa pelik, dia tanya, dia juga yang kata betul. Ni kadang-kadang kita dengar juga kat radio IKIM FM. Jadi disebut nama radio pula kan, tak apalah, kan, ada juga DJ macam ni kadang. Dia tanya soalan, lepas tu dia kata ya betul, saya setuju, kan. Tak kenalah kan, cara tanya soalan pada orang. Okey, tapi yang ni lain yang ini memang ada special case. Tapi ialah rasa pelik lah. Fakhbirni 'anil iman, maka ceritakan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, kau beriman dengan Allah dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan kau beriman dengan kadar yang baik dan yang buruk. Maka dia berkata lagi, benar engkau. Maka dia bertanya pula lagi, maka khabarkan aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab apa dia? Mal mas'ulu an ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadat pada Allah seolah engkau melihat dia, kalaupun kau tidak melihat dia, semuanya dia melihat engkau. Maka dia kemudiannya dia tanya pula, akhbirni anis saah, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maka dia pun tanya pula, fakhbirni an amaratiha, maka khabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Amarat itu tanda-tanda. Maka apa Nabi SAW jawab, antalidal amatu rabbataha, yang mana seorang hamba melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat orang yang tidak ada pakai slipper, orang yang miskin, kan, yang mengembala kambing, mereka berlumba-lumba dalam membina bangunan yang tinggi. Kemudiannya dia pun berlalu pergi, dan aku pula menunggu sehingga beberapa hari. Falabastu maliya. Falabastu maliya, Imam An-Nawawi terjemahkan sebagai zamanan tawila, masa yang panjang. Wa kana zalika salasan, tiga hari hanya 3 hari lah yang Sayyidina Umar tidak berjumpa dengan Nabi, tak bertanya dengan Nabi SAW tentang isu ini. Kemudiannya Nabi SAW sendiri yang tanya pada Sayyidina Umar, atadri manis sa'il ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kau tahu tak siapa yang bertanya itu? Lalu Sayyidina Umar tu jawablah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Lalu
Nabi SAW pun bagi tahu fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajar kalian urusan agama kalian. Okey. Hadis ni kita tak nak cara panjang-panjang. Hadis ni cukup untuk kita tahu ini memang rukun-rukun dalam agama kita. Cumanya dia ada banyaklah pengajaran kat sini. Cuma mungkin antara pengajaran yang luar daripada teks terus kan, yang kita kata kita boleh faham daripada ini juga adalah antaranya adalah adab malaikat Jibril dengan Nabi SAW kan. Ini antaranya macam mana dia duduk di sisi Rasulullah SAW kan. Kemudiannya bila nak menuntut ilmu dengan pakaian yang elok, dengan kemas, kemudiannya duduk tu dekat dengan tuan guru. Ini antara apa dia panggil apa, pengajaran daripada hadis ni. Dan antara yang mungkin ada orang iskal, ada orang mungkin rasa keliru bila Sayyidina Jibril panggil Nabi SAW dengan gelaran Ya Muhammad. Kat sini kan Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Mungkin ada yang sebenarnya bagi alasan ni, dia kata tengok ni Sayyidina Jibril pun panggil Ya Muhammad kat sini ni. Jadi dia kata Sayyidina Jibril pun panggil Muhammad. Okey lah tu, maknanya kita boleh je lah panggil Nabi macam tu je. Kan? Tak payahlah nak menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang dahsyat-dahsyat kan. Dengan nak sebut Sayyidina ke Maulana ke, tak payahlah. Kan? Sebut je lah Ya Muhammad contohnya. Jadi para ulama nyatakan kan ada ayat Allah Ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan seruan kepada Rasul antara kalian seperti mana kalian menyeru satu sama lain. Namanya kena beza kan. Panggil Nabi dengan panggil orang lain kena beza. Tak boleh terus Muhammad begitu je. Kalau kawan kita nama Muhammad tak apa. Tapi kalau Nabi jangan. Dalam ayat ni sebut gitu. Habis macam mana mereka Jibril boleh panggil macam tu? Ada dua cara para ulama terangkan. Satu, ayat itu tidak ditujukan kepada malaikat Jibril, tapi ditujukan kepada para sahabat Nabi dan umat Islam. Itu satu. Yang kedua, nak menunjukkan bahawasanya lebih lagi malaikat Jibril nak merahsiakan dia. Diri dia tu siapa. Maksudnya kalau dia datang dalam keadaan tak ada orang terkenal dia kan, tiba-tiba dia sebut Ya Rasulullah, macam ni kan. Jadi dia sebut Ya Muhammad, ternyata betul ni memang tak kenal lah kan. Dia macam orang luar lah, tiba-tiba dia Ya Muhammad je terus. Jadi nak lebih menyembunyikan siapa dia yang sebenar. Lagi apa yang mungkin jadi timbulnya iskal dekat hadis ni. Kemudian Islam ni semua kita tahu, rukun Islam semua kita tahu, kemudiannya rukun iman kan, kemudiannya ihsan. Ihsan itulah yang sebenarnya menjadi sebab kepada Imam Nawawi letakkan hadis ini, walaupun hadis ini popular kan, tapi ihsan inilah yang menyebabkan Imam Nawawi letakkan hadis ni dalam bab ini. Dekat mana? Ihsan. Fa akhbirni anil Islam. Anil ihsan. Kat sini akhbirni anil ihsan. Perkataan ihsan inilah yang diterangkan oleh Nabi SAW. Sebab janganlah langgar. Ihsan. Ihsan ni an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kat sinilah sebenarnya. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini yang apa namanya ni, poin kepada bab ini, iaitu engkau menyembah Allah seperti mana engkau melihat dia. Kalaupun engkau tak dapat lihat dia, fa innahu yarak, sesungguhnya dia melihat engkau. Ini dipanggil sebagai muraqabatullah. Nak tunjukkan bahawasanya memang Allah Ta'ala sentiasa tengok, perhatikan kita, tahu apa yang kita buat, tahu apa saja yang kita lakukan. Dan ini juga sebenarnya motivasi ketika mana kita beribadat.
kan, anta abudallah kan. Kalau kita beribadat, kita sembah Allah, antara motivasinya adalah kita ingat Allah Taala tengok kita. Kalau kita rasa kita lupa yang Allah Taala tengok kita, mungkin kita akan penat, mungkin kita akan rasa malas, mungkin kita akan rasa sudahlah tu, kan, ataupun mungkin solat tu jadi tak bersungguh-sungguh lah. Sebab apa jadi solat tak bersungguh? Sebab kita lupa yang Allah Taala tengok. Kan kita Imam Al-Ghazali ajar kan, kalau payah sangat nak khusyuk, kau bayang je lah ada orang tengok kau. Ada orang tengok kau tu di kalangan orang yang hebat-hebat dalam keluarga kau. Kan? Lepas tu dia tengok tu sebab apa? Dia tengok tu sebab dia nak check kau punya sembahyang macam mana. Jadi dalam keadaan macam tu, mesti kau punya sembahyang bagus kan. Jadi Imam Ghazali kata, teruknya kau. Dan bila manusia tengok kau elok je, lagi elok kau sembahyang, tapi Allah Taala yang tengok kau buat main-main aja, kau asal boleh aja kan. Dan ayat dan sedangkan manusia tu tak boleh bagi manfaat pada kau, tak boleh bagi mudarat pada kau, tapi kau sungguh-sungguh bila sembahyang depan dia. Tapi bila depan Allah Taala, kau tak kisah pun. Sedangkan Allah Taala yang bagi manfaat mudarat. Adakah Allah Taala tu lebih hina di sisi kau berbanding dengan makhluk itu? Kata Imam Ghazali. Jadi kalau macam tu memang buruk sangatlah apa engkau ni. Jadi Imam Ghazali suruh kita bermonolog macam tu. Suruh bermonolog macam tu sebelum solat. Ini ceritanya muraqabah. Sentiasa ingat Allah Ta'ala yang memerhatikan kita. Allah Ta'ala tengok kita. Sebelum kita solat, bagus kalau kita hadirkan dulu hati kita, takkan dalam diri kita, kata Allah tengah tengok aku ni. Biar ada rasa macam tu. Biar ada rasa macam tu. Biar kita ingatkan diri kita. Kata Allah Ta'ala tengok. Allah Ta'ala tengok. Okay. So hadis ni walaupun hadis ni popular, kan, tetapi poin yang diambil oleh Imam Nawawi kat sini adalah poin al-muraqabah, kan. Jadi wallahu alam, itu je lah untuk pagi ni. Kita ambil satu hadis. Kita dah baca beberapa ayat Quran tadi, kan, dan kita dah baca beberapa ayat Quran dan satu hadis Nabi SAW untuk pagi ini, ringkas-ringkas, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat pelajarannya, dan juga yang paling penting sekali dalam ayat-ayat tadi dan juga hadis ini adalah sentiasa memikirkan tentang Allah Ta'ala perhati. Dan Allah perhati ni sebenarnya dia akan jadikan kita bukan saja ibadat kita jadi bagus, bahkan kita jadi lebih sabar, kita akan jadi lebih bertenang, kan. Nak buat apa pun ingat Allah Ta'ala tengok, kan. Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala yang nilai, Allah Ta'ala akan balas, Allah Ta'ala akan balas segala kebaikan kita, Allah Ta'ala akan balas juga keburukan. Jadi maknanya kita selalu fikirkan benda tu, kan. Jadi orang kalau rasa macam penatnya aku buat benda ni, kan, sebab kadang-kadang kita masih nak pandangan manusia. Tapi kalau kita ingat pandangan Allah Ta'ala, kita ingat yang Allah Ta'ala perhatikan kita, Allah Ta'ala ada dengan kita, waktu tu kita akan jadi kuat, kan. Kita akan jadi semangat semula. Yang asal-asalnya jadi rasa dah malas tu, insya-Allah akan jadi rasa kuat balik bila kita ingat Allah tengok, Allah nilai. Walaupun manusia tak nampak, walaupun manusia tak nilai sekalipun, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala akan nilai. Jadi ni antara cara yang terbaik sebenarnya untuk kita untuk kita kuatkan balik diri kita, kuatkan balik semangat kita, insya-Allah, dan menjadikan kita lebih berani berhadapan dengan apa juga, sebab Allah Ta'ala ada. Jadi macam-macam lagi lah kita akan baca nanti, insya-Allah. Ada beberapa hadis lagi, dan ada cara yang para ulama buat sebenarnya nak bagi ingat yang Allah Ta'ala tengok, kan. Ada cara yang dah diajar daripada budak tu kecil lagi. Budak dah boleh bercakap, dah boleh berfikir, kan. Ada cara yang diajar oleh para ulama untuk selalu sedarkan diri yang Allah Ta'ala tengok dan Allah Ta'ala perhati, kan. Yang tu nanti insya-Allah kita bincang pada minggu depan, insya-Allah. So cukup setakat itu untuk kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء أنهض بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون فاقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب وصحبه الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan barakah daripada pembacaan hadis ni, terutama pada ustazah kecil tu. Mudah-mudahan dapat barakah yang besar daripada kehadiran dalam majlis, insya-Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.